Abdul Halim, Imam Besar Masjid Negeri Kedah Darul Aman, bahagia tuan-tuan pegawai masjid, seterusnya yang bahagia semua jawatankuasa masjid Zahir, dan juga terima kasih pada bahagia kru-kru daripada TV3, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, keizinan yang diberikan pada hari ini dapat sama-sama kita berada dalam rumah Allah di Masjid Zahir untuk sama-sama kita mengikuti satu kuliah Jumaat pada hari ini. Moga-moga hari Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari yang kita adakan pada hari ini, akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita menggunakan kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu satu kitab yang membicarakan tajuk yang pertama berkaitan dengan takutnya kepada Allah. Iaitu kita telah membicarakan tajuk ini pada bulan-bulan dan minggu yang sebelum ini berkaitan dengan ciri-ciri orang yang ada sifat al-khawf, iaitu orang yang takutnya kepada Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan akan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkaitan dengan bagaimana kita takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di alam akhirat nanti kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum mir rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Yang mana di alam akhirat nanti kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang boleh membantu kita. Kita bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mutarajim, tidak ada juru bahasa, tidak ada interpreter, dan tidak ada orang-orang yang boleh membantu kita. Kita sendiri, sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kita sendiri yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, maknanya bila sampai di alam akhirat, ketakutan kita itu akan lebih takut kerana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita takut itu yang disebutkan sebagai al-jasiyah. Jasiyah ni dalam keadaan kaki kita melutut, dalam keadaan kita terketar-ketar untuk menjawab semua persoalan-persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu menipu, kita tidak mampu berbohong, lidah kita akan kelu 1000 bahasa. Kerana bila berada di hadapan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala yang mengadili kita seadil-adilnya atas semua perbuatan yang kita lakukan di atas dunia. Maka sebab itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah bila menyebutkan tentang orang yang ada sifat takutnya pada Allah itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan akan beberapa perkara yang penting. Yang pertamanya, kata Imam Ghazali rahimahullah, orang mukmin adalah orang yang takutnya kepada Allah dengan seluruh anggota badannya, sebagai bagaimana dikatakan oleh Al-Faqih Abu Lais bahawa tanda ketakutannya kepada Allah itu dapat dilihat pada 7 perkara. Antaranya yang pertama sekali, kita takut dengan menjaga lidah kita, iaitu kita mencegah dari berkata-kata akan perkara yang dusta, mengumpat, memfitnah, menipu, dan daripada perkataan yang tidak berguna. Sebaliknya ia disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan membaca Al-Quran, menghafaz ilmu,
dan juga dengan berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila Imam Ghazali menyebutkan bahawa rohani manusia itu rosaknya disebabkan dosa yang dilakukan oleh dia. Rohani manusia itu rosak disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh dia. Dan agamanya rosak, kata Imam Ghazali, kerana kita kurangnya selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lidah kita hendaklah digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam masa yang sama gunakanlah lidah kita untuk berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama sallu 'alaihi, hendaklah kamu berselawat juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam kita berselawat pada Nabi ini ada suruhan, dan suruhan itu ada keistimewaannya yang tersendiri. Orang yang rajin selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang rajin selawat, hidupnya akan senang, hidupnya akan lapang. Yang mana sempit akan diluaskan, yang mana susah akan disenangkan, yang mana miskin akan dikayakan dengan banyaknya selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila disebutkan tentang penggunaan lidah ini menandakan takut atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah kita menggunakan lidah. Sama ada kita menyebut benda-benda yang tidak baik, menyebut benda-benda yang berbentuk maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita menggunakan lidah untuk melakukan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bila berjalan dalam satu kawasan perkuburan, Nabi melihat dan Nabi mendengar di dalam dua kubur tadi ada jenazah mayat yang berada dalam kubur tadi sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun mengambil satu pelepah tamar, Nabi belah bagi jadi dua, satu di pacak yang di sebelah kanan, satu lagi di pacak yang di sebelah kiri. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa di pacaknya pelepah tamar tadi di atas dua kubur tadi?" Maka Nabi pun menjawab, dua-dua kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka itu disiksa? Yang pertamanya kata Nabi SAW, golongan mereka yang la yastanzihu anil baul, iaitu golongan manusia yang bila mengqada hajatnya, buang air kecilnya, tidak dicucinya dengan baik, juga disiksa di alam kubur. Yang keduanya ialah golongan manusia yang mana yamshi fil ardi bin namimah, mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan mengadu domba, hasad dengki, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok. Dalam bahasa hari ini disebutkan menularkan benda-benda yang tak pasti, benda-benda yang tak betul, benda-benda yang tak baik. Digunakan lidah itu ke arah yang tidak baik. Maka sesungguhnya orang yang demikian itu adalah merupakan golongan yang disebutkan sebagai golongan yang tak takut kepada Allah. Orang yang perlu berhati-hati dalam hidup mereka ialah mereka sentiasa menggunakan lidah mereka itu dengan sebaik yang mungkin. Menggunakan lidah mereka itu dengan sebaik yang mungkin, menyebut kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa taala, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakkan beristighfar, banyakkan baca Al-Quran. Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum fa innal baita alladhi la yaqra'u fihi al-Quran yaqillu khairuhu wa yaktharu syarruhu wa yadhiqu ala ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memperbanyakkan membaca Al-Quran di rumah-rumah kamu, kerana rumah-rumah yang tidak ada bacaan Quran itu ialah rumah yang akan hilang keberkatan, hilang kebahagiaan, rumah yang penuh dengan kesengsaraan, rumah yang mana akan menjadi masalah bertimpa-timpa, hidup mereka bermasalah dan bermasalah dan terus bermasalah. Kenapa jadi begitu? Karena rumah itu tidak dihiasi dengan bacaan Al-Quran. Lidah yang Allah Ta'ala berikan, lidah yang cukup lembut, lidah yang cukup lembut,
boleh mengungkapkan banyak perkataan yang baik, boleh mengungkapkan juga banyak perkataan yang tidak baik. Bagaimana kita menggunakan lidah, itulah yang sebenarnya gambaran apa yang ada dalam hati kita. Hati kita itu, bagaimana nak tahu bersih atau tidak hati, bergantung pada penggunaan lidah. Kalau sekiranya lidah itu memang kita gunakan untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya bersih. Lidahnya sentiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, maknanya hatinya bersih. Tetapi kalau lidahnya sering digunakan ke arah yang tidak baik, digunakan untuk mengadu domba, hasad dengki, mengumpat dan seumpamanya, maksudnya ialah hatinya terlalu kotor. Yang Nabi sebut dalam satu hadis, inna hadhil qulub la tasda kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Qala sahabah wa ma jila'uha ya Rasulullah? Qala kasratu zikril maut wa tilawatil Quran. Hati manusia ni, kata Nabi, dia akan berkarat macam mana berkaratnya besi apabila kena air. Besi belum kena air boleh dimanfaatkan dengan sebaik yang mungkin, boleh dilenturkan, boleh dikeraskan, boleh dilembutkan, boleh dibuat pelbagai bentuk yang fleksibel. Tetapi besi yang sudah berkarat, besi itu tidak mampu digunakan lagi. Umpama hati manusia, kalau hatinya bersih, hatinya bercahaya, hatinya sentiasa melihat benda yang baik. Tetapi kalau hati manusia itu sudah kotor, hati manusia itu sudah berkarat, apa yang ada di hadapannya, yang dilihatnya itu adalah semuanya benda itu tidak baik belaka. Sebab itu perlu untuk menjaga hati kita. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, yang keduanya itu ialah menjaga akan hati kita. Selepas kita menjaga lidah kita, yang menunjukkan kita itu takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya kita menjaga hati kita. Hati kita, gambaran apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam, terletak pada hati. Hati manusia yang berkarat tidak akan memberikan manfaat. Hati manusia yang penuh dengan maksiat. Sebab tu kata Nabi SAW, jumudul aini biqaswatil qalb wa qaswatul qalbi bikasratil zunub wa kasratul zunub binisyanil maut wa nisyanil maut bihubbid dunya wa hubbud dunya ra'sul kulli khati'ah. Kata Nabi SAW, jumudul ain, hati, jumudul ain, mata manusia sukar untuk mengalirkan air matanya, untuk mengenangkan akan dosanya, kerana qaswatul qalbi. Sebab tu Imam Ghazali amat menekankan, jagalah hati kita. Mukasyafatul qulub, bagaimana kita nak menyingkap rahsia hati kita. Hati itu punca akan segala-galanya. Sebab itu Luqmanul Hakim, bila satu hari tuan kepada Luqmanul Hakim, ada ulama yang mengatakan Luqman ini adalah seorang nabi, dan ada sebahagian pendapat ulama mengatakan Luqman ini ialah seorang yang bijaksana. Satu hari tuan dia panggil Luqman, datang sini. Luqman pun pergi kepada tuan dia. Maka tuan dia bagi tahu Luqman, engkau pergi sembelih seekor kambing, bawakan kepada aku dua perkara yang paling baik daripada kambing tersebut. Dua perkara, dua benda daripada kambing tersebut yang aku nak makan. Luqman pun sembelih kambing, bawa mai. Yang pertama lidah kambing, yang kedua hati kambing. Tuan dia pun makan. Selesai makan, tuan dia bagi tahu lagi kepada Luqman, bismillah pula seekor lagi, buat mai, bawa datang kepada aku dua perkara yang buruk, yang tidak elok daripada kambing tersebut. Maka Luqman pun pergi sembelih seekor lagi, maka dibawakan lidah kambing dan hati kambing. Tuannya terkejut. Hari itu aku minta dua yang terbaik daripada kambing, engkau bawa lidah dan hatinya. Hari ini aku minta dua yang paling buruk daripada kambing tersebut, engkau bawakan lidah dan hatinya juga. Kenapa benda yang sama? Kenapa benda yang sama? Maka Luqman pun berkata, hati dan lidah itu gambaran kehidupan kita. Kalau kita dapat menjaga lidah, kalau kita dapat menjaga hati, niscaya akan baiklah semua anggota tubuh badan kita. Tapi kalau kita tak dapat menjaga lidah,
kita tidak dapat menjaga hati, akan rosak dan binasalah semua keseluruhan tubuh badan kita. Maka tuan dia pun faham, lidah dan hati memainkan peranan. Qaswatul qalbi bikasratiz zunub. Pasal apa dan kenapa orang yang hatinya keras? Kenapa seseorang itu hatinya menjadi keras? Bikasratiz zunub. Orang yang hatinya keras kerana dia selalu melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila kita melakukan satu dosa, Allah Taala akan hitamkan hati kita, nuqtatun min nuqtatis sauda. Satu titik daripada titik-titik hitam. Satu titik daripada titik-titik hitam itu yang akan terkena di dalam hati manusia. Satu titik hitam. Kita buat maksiat, satu titik hitam. Kita buat maksiat, satu titik hitam. Lagi banyak titik hitam yang kita buat, lagi hitam hati kita. Maka hati itu bila dah hitam, cahaya Allah tak akan masuk dalam diri kita. Kasratul zunub binisyanil maut. Pasal apa orang selalu? Kenapa orang selalu melakukan dosa? Kenapa orang melakukan maksiat? Kenapa orang suka melakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kasratul zunub binisyanil maut. Orang yang selalu melakukan dosa ni sebab dia lupa mengatakan bahawa dia akan mati. Orang yang melakukan dosa ni dia lupa mengatakan bahawa dia akan mati. Anytime, anywhere. Mati akan sampai kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal maut kita tak dipercepatkan, tak diperlewatkan walaupun satu saat. Tak dipercepatkan, tak diperlewatkan walaupun satu saat. Ajal maut itu satu tempoh yang datang kepada kita. Kalau kita bersedia untuk mati pun mati, kalau kita tak bersedia untuk mati pun mati. Orang yang berani mati pun mati, orang yang takut mati pun mati. Orang yang lari daripada kematian pun mati. Orang yang menghampiri kematian pun juga akan mati. Maknanya mati dengan hidup manusia tidak berada dalam tahap yang jauh. Mati dengan manusia berada di antara nafas yang diangkat naik dengan nafas yang diturunkan. Ada orang yang boleh angkat nafas, tarik, dan boleh turunkan nafas, belum mati. Ramai orang yang boleh tarik nafas naik, tidak boleh turun, jawab dia mati. Ada orang yang boleh turunkan nafas tetapi tidak boleh naik, pun mati. Tak jauh antara kerdipan mata, antara buka dengan tutup mata. Kita boleh buka mata, boleh tutup mata, belum mati. Tetapi kalau kita dah boleh buka mata, tidak boleh tutup, mati. Ada orang yang boleh tutup mata, tak boleh buka, pun mati. Maknanya kerdipan antara mata buka dan tutup itulah kematian. Orang yang buat maksiat ni sebab binisyanil maut, kerana mereka lupa mengatakan bahawa mereka akan mati. Waktu mana ajal maut akan datang, tidak mengenal usia. Bukan kerana kita tua kita mati. Ramai orang yang muda mati. Bukan kerana kita sakit mati. Ramai orang yang tak sakit pun mati. Jadi dalam arti kata yang kita sebutkan bahawa orang yang lupa akan mati itu orang yang selalu melakukan maksiat. Nisyanul maut. Pasal apa orang lupa mati? Kenapa ramai daripada galangan kita, sebahagian kita yang lupa akan kematian? Kerana ada satu lagi ciri dalam dirinya, hubbud dunia. Orang yang cinta dunia, orang inilah yang akan lupa kata dia nak kena mati. Walaupun umur dah lebih 60 tahun, masjid tak nampak lagi. Umur 70 tahun, majlis ilmu belum ada lagi. Kemana pergi mereka? Mereka masih lagi mengejar keduniaan. Sedangkan yang dikejar itu akan ditinggalkan. Yang dikejar itu akan ditinggalkan. Amalan yang baik itu yang kita nak bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jaga hati kita, kata Imam Ghazali rahimahullah, menunjukkan kita itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
Antara ciri orang yang takut itu ialah orang yang ada sifat takwanya kepada Allah. Takwa ini maknanya apa? Ma'khuzatun minal wiqayah. Kita boleh jaga diri kita. Kita jaga diri kita sebelum berlakunya benda tak baik, kita dah jaga diri kita dulu. Kalau dalam bahasa perubatan kita sebut apa? Al-wiqayatu khairum minal ilaj. Prevention is better than cure. Kita berjaga-jaga, kita jaga hati kita, kita jaga diri kita, lebih baik pada kita nak mengubati. Maksudnya sebelum kita ditimpa sebarang penyakit, kita jaga betul-betul diri kita. Dan kita dapat penyakit, nak berubat dia jadi payah. Sebab tu at-taqwa ma'khuzatun minal wiqayah. Yang kata sifat takwa itu diambil daripada perkataan wiqayah. Kita boleh prevent diri kita, kita boleh jaga diri kita betul-betul. Aku nak jadi insan yang bertakwa. Apa makna takwa? Paling mudah bahasa, imtisadu awamirillah wajtinabu nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Itu makna takwa. Kata Sayyidina Ali, ada 4 ciri orang yang bertakwa. Yang pertamanya al-khawfu minal jalil, takut sungguh dengan Allah. Takut di waktu mana? Khususnya dalam keadaan yakhshawna bil ghaib. Kita takut pada Allah, yakhshawnallaha bil ghaib. Kita takut pada Allah dalam keadaan ghaib, dalam keadaan sunyi-sunyi, dalam keadaan kita duduk seorang-seorang, dalam keadaan kita duduk dalam tempat yang tak dipandang orang. Masa itu kita takut pada Allah. Ini orang yang bertakwa. Kalau dalam kalangan manusia yang ramai, kemungkinan kita boleh nampak sebagai orang yang baik, orang yang taat, orang yang ikut segala perintah Allah. Sebab ramai yang sedang melihat kita. Kita berada dalam keadaan yang terang, orang boleh nampak kita. Kita ada dalam keadaan yang baik. Orang yang takwa, yakhshawnallaha bil ghaib, takutnya pada Allah dalam keadaan ghaib, yang orang tak nampak, orang tak tengok. Macam tu bukti dia. Al-khawfu minal jalil. Dan termasuklah khauf itu, kita takut dalam keadaan terang-terangan. Dalam keadaan terang-terangan. Maknanya di situ al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil. Amal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Apa yang diturunkan kita baca. Apa yang diturunkan kita beramal dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran tadi. Ar-ridha bil qalil, yakni qanaah bil qalil. Dengan apa yang sedikit Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, kita reda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Allah Ta'ala bagi, mungkin di aspek yang satu lagi, satu bahagian yang lain Allah Ta'ala beri lebih daripada kita. Allah Ta'ala bagi rezeki kat kita, Allah Ta'ala akan ambil dengan cara yang lain. Allah Ta'ala ambil sebab rezeki kita, Allah Ta'ala bagi rezeki ke arah yang lain. Sebab itu kita sentiasa ar-ridha bil qalil. Yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil. Kita bersedia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat nanti. Persiapan. Sebab tu hati manusia, Nabi kata tadi, ada 2 benda untuk kita mengubat hati manusia yang rosak, untuk mengubat hati manusia yang berkarat. Nabi bagi tahu apa? Qala sahabah wa majila'uha ya Rasulullah. Apa ubatnya Rasulullah hati manusia yang berkarat? Nabi kata 2. Kan? Wa majila'uha ya Rasulullah. Qala kasratu zikril maut. Yang pertama sekali, kamu kena banyak ingat akan mati. Ingat mati ni tuan-tuan memang akan memusnahkan semua kesedapan hidup kita. Kafa bil mauti wa'iza. Bila ingat mati ni memang kita tak fikir hal lain dah. Aku ni nak kena mati. Tak mana aku duduk pun pasti aku akan mati. Maka kita akan mati pada bila masa saja kematian akan datang. Kematian akan bertemu dengan kita. Maka ingatlah mati. Yang kedua, watilawatil Quran. Bila banyak membaca Al-Quran ni tuan-tuan, hati manusia yang berkarat, hati manusia yang hitam akan dapat dikikis sikit demi sikit, sikit demi sikit, akan dikikis satu persatu. Maka sebab itu kena banyakkan baca Quran. Sebab tu Nabi habaq di awal hadis yang saya sebutkan tadi, aksiru, Nabi kata, perbanyakkan. Sebab hati manusia akan rosak bila tidak diisi dengan taatnya pada Allah Subhanahu wa taala,
bila tidak isi dengan amal-amalan kebajikan, hati manusia akan terus rosak dan akhirnya hati itu tidak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi bila penjagaan hati ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu jagalah, iaitu mengeluarkan rasa permusuhan dalam hati kita, perasaan dengki, hasad kepada teman daripada kalbunya. Sebab hasad dapat menghapuskan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi SAW, hasad memakan kebaikan seperti api membakar kayu bakar. Hasad termasuk penyakit berbahaya dalam kalbu. Penyakit kalbu itu tidak dapat diubati kecuali dengan ilmu dan beramal. Dengan ilmu dan dengan amal. Orang yang berilmu, orang yang akan diangkat darajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal juga yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada ilmu, kita beramallah dengan apa yang ada. Muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dan di antara ciri-ciri orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala juga, yaitu penuhnya ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin, dan sebaiknya kesenangan hari akhirat di sisi hukum Tuhannya adalah khas bagi orang-orang yang bertakwa. Taat itu ialah menjadikan ketaatan semata-mata untuk mencari redha Allah. Kita taat pada Allah, yaitu kita nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala, serta takut akan riya dan kemunafikan. Kita bimbang juga dalam taat ni, kadang-kadang tuan-tuan, kita ada perasaan riya. Riya ni kita nak tunjuk kat orang kata kita buat baik. Ra'a, kita tunjuk pada orang, oh aku ni orang yang baik, aku ini insan yang sempurna, aku ini insan yang terbaik di kalangan semua insan manusia yang lain. Dia ada perkataan riya, yang ni akan merosakkan amal kita. Ada perasaan sum'ah. Sum'ah ni apa dia? Sum'ah ni kita cerita kepada orang lain apa yang kita buat baik. Kita baru balik Mekah 2 minggu, kita pun cerita, contoh, aku masa pergi Mekah hari tu seronok, boleh taubah, boleh buat semua, alhamdulillah. Kawan kita pun dengar bagus lah, hang ada peluang pergi Mekah, bagus. Tapi dia kata sejak balik Mekah ni aku sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Dia mula dah. Sembahyang tahajud ni tak pernah tinggal. Kan, mangkit pukul 3 pagi sampai pukul 5 tu aku berdiri tu kira khusyuk sungguh. Dia mula nak cerita. Itu nama dia sum'ah. Dia nak cerita balik benda hak dia buat tu. Dia mempamerkan benda-benda yang baik yang akan merosakkan hati, merosakkan ketaatan dia. Kalau ujub lain pula. Ujub ni dia rasa ajaib. Ujubul mar'i binafsi. Dia duduk seorang-seorang, dia tengok depan cermin. Dia kata di Al-Ustaz Kedah ni kira nak kira baik, aku paling baik ni. Kira aku boleh pergi masjid sebelum masuk waktu, orang balik baru aku balik. Dia duduk seorang-seorang dia. Dia rasa ajaib tentang diri dia sendiri. Ini akan merosakkan ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sifat taat ni sifat yang kita buat semata-mata mencari redha Allah. Dalam keadaan mana sekalipun, kehidupan kita macam mana sekalipun, seronok, suka dan duka, bahagia atau sengsara, miskin ataupun kaya, dalam keadaan susah ataupun senang, kita tetap meletakkan redha Allah itu di depan kita. Aku buat suatu perkara ni, aku nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan orang yang ada sifat takwanya pada Allah, iaitu orang yang ada sifat ketaatannya pada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kaki, penggunaan kaki. Orang yang ada sifat khauf, orang yang ada sifat takut pada Allah, ialah orang yang kakinya digunakan untuk taat pada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaki kita ni menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berjalan ke tempat yang baik, kita berjalan ke masjid, kita berjalan ke majlis ilmu, kaki kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ia tidak berjalan untuk membuat kemaksiatan kepada Allah,
sebaliknya kaki itu digunakan untuk berjalan dalam ketaatan dan keredaannya pada Allah Ta'ala, jalan ke tempat-tempat yang baik. Kaki akan menjadi saksi. Sebab tu kalau saya boleh sebut satu cerita benar, tapi saya tak sebut di mana berlaku, tapi di negeri Kedah, seorang sahabat saya baru ni, saya pergi mengajar di sebuah masjid. Ada seorang orang kuat masjid, setiausaha masjid lah, orang kuat masjid, baru meninggal. Ni cerita benar ni. Sebelum dia meninggal, kakinya telah dipotong kerana kencing manis. 9 hari sebelum dia mati, kakinya dipotong dan ditanam di satu tempat perkuburan. Kebetulan kakinya itu ditanam di atas satu kubur yang lain. Adalah waris kepada kubur yang asal itu komplain, tak boleh, mana boleh letakkan kaki orang yang dipotong atas kuburnya. Maka dia korek balik untuk ditanam tempat lain, sebab kaki ni tak perlu semayang, tak perlu mandi. Kaki ya, sebab kencing manis. 9 hari dia habaq kasih, 9 hari saya ingat lagi, 9 hari selepas ditanam kaki tersebut, dikorek semula, kaki macam baru potong, dengan merahnya, dengan darahnya. Allah tuan-tuan, saya bila dengar macam tu, Masya Allah, tabarakallah. Kaki 9 hari duduk dalam kubur masih merah macam baru potong. Cek tengok Tok Bilal itu bagi tahulah. Dia kata sebenarnya kawan nak mati tu ialah setia usaha masjid. Jadi tuan-tuan yang berkhidmat untuk masjid, tuan-tuan yang rajin main masjid, kaki menjadi saksi. Kalau 9 hari kakinya masih lagi elok tuan-tuan, selepas dia mati, insya-Allah Allah Ta'ala jaga bukan kaki, jasadnya juga akan jaga. Sebab tu tuan-tuan jangan rugi bila tuan-tuan kata nak gunakan kaki main masjid. Jangan rugi. Biar kaki kita sentiasa datang dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaki menjadi saksi di alam akhirat nanti. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan tajuk yang kita bincangkan pada tengah hari ini berkaitan dengan al-khauf, iaitu sifat takut yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, iaitu kita nakkan supaya kita benar-benar takut pada Allah di waktu kita senang ataupun susah, di waktu kita lapang ataupun kita sempit, di waktu mana sahaja. Letakkan ketakutan kita pada Allah di waktu ramai ataupun sendiri, sunyi ataupun tidak, dalam keadaan gelap ataupun terang. Letakkan sifat takutnya yang penuh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita akan taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melakukan benda yang disuruh dan meninggalkan benda yang dilarang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.